Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ikon Agro minggu ini, seorang anak muda yang bervisi tinggi yang tinggal di Merbok Kedah ini untuk melihat tanaman jagung bijirin sebagai sumber kekayaan baru. Kita ikuti kisah Famox Plantation Malaysia Sedia Berhad. Saya Ramadan Naidu Kalachulam, berusia 29 tahun, berasal daripada Bidung Kedah. Saya merupakan pengarah urusan dan juga pengasas syarikat Famox Plantation Malaysia Sedia Berhad, di mana syarikat kita merupakan syarikat pengeluar jagung bijirin yang terbesar di Malaysia dan kita mempunyai ladang jagung bijirin seluas 800 ekar seluruh Malaysia. Saya mula melibatkan diri dalam bidang pertanian ini pada tahun 2011 selepas saya pulang ke tanah air selepas menghabiskan pengajian tinggi saya dalam bidang penerbangan. Ketika saya menunggu peluang pekerjaan, saya mendapati pertanian ini merupakan satu sumber yang kita dapat menjana pendapatan yang baik kepada anak-anak muda. Daripada situ, saya menyaut cabaran dan saya mula menanam tanaman sayur-sayuran daripada tahun 2011 hinggalah 2015. Selepas beberapa tahun, saya mula melibatkan diri dalam tanaman industri seperti jagung bijian dan juga ubi kayu. Kerananya ia merupakan tanaman yang mengikut harga pasaran dunia dan masalah orang tengah boleh dapat dielakkan dengan menanam tanaman seperti ini. Mengusahakan tanaman jagung bijirin ataupun cassava ni untuk pengeluaran negara, keluaran makanan ternakan negara, dan itu membuatkan saya tercabar dan saya menyaut cabaran untuk menanamnya di Malaysia. Dan daripada tahun 2016 kita berjaya berkembangkan daripada 6 hektar ke 800 hektar kini keluasan tanaman jagung bijirin kita. Apa yang mengambil hati saya dalam bidang jagung bijirin ini adalah jumlah import, iaitu jumlahnya adalah sebanyak 3.9 bilion ringgit. So 3.9 bilion dan jumlah nilai beratnya adalah lebih kurang dalam 3.7 million metrik tan. 3.9 bilion itu merupakan satu jumlah yang begitu besar. Apa yang saya lihat tu pada masa tu cuma nilainya yang begitu besar dan saya cuba nak dapatkan 1% daripada jumlah 3.9 bilion, iaitu 39 juta ringgit. Dan itu menyebabkan ataupun itu menjadi satu pemangkin kepada saya untuk berusaha ke arah untuk mencapai 1% daripada tanaman itu di Malaysia sendiri. Bidang pertanian ini merupakan satu lumbung emas kepada anak-anak muda di mana kita ingin memilih satu mentor ataupun satu modul yang baik untuk menjalankan projek tersebut. Itu adalah yang pertama. Yang keduanya, kita memerlukan economical scale. Kalau kita nak tanam dalam keluasan yang kecil, pastinya kita akan rugi. Kita memerlukan satu economical scale di mana kalau kita tanam 1 hektar, kita masih membayar gaji pekerja untuk 1,500 untuk satu orang. Jikalau kita tanam 10 hektar, kita masih membayar harga yang sama. Disebabkan itu, cost effectiveness memainkan peranan yang sangat penting dan juga management adalah sangat penting dalam bidang jagung bijian ini. Untuk mengetahui proses penyediaan jagung untuk bijirin ini, saya agak sukar untuk memahami. Mungkin boleh terangkan sedikit apa yang berlaku di hadapan kita ni, di belakang kita ni. Okey, apa yang tuan-tuan boleh lihat kat sini adalah tanaman jagung bijirin tempatan yang kita kita tanam di Malaysia dan kita bekalkan di Malaysia. So jagung yang tuan nampak kat sini sekarang ni jagung yang telah dituai selepas 120 hari. So jagung ni dalam proses pengeringan. Sebelum kita mengering, kita akan letak di sini dulu dan daripada sini pekerja kita akan membuat secara manual dan akan tuang ke dalam mesin dryer. Kalau tuan-tuan boleh lihat, mesin warna kuning ni kita panggil portable mobile dryer. Portable mobile dryer yang pertama di Malaysia di mana kita boleh mengurangkan kos mengering dan juga kita dapat membantu untuk mengeringkan tanaman ataupun jagung bijirin ini di ladang sendiri tanpa menggunakan elektrisiti ataupun pengangkutan yang jauh untuk membawakan bijirin ini ke tempat-tempat yang tertentu. Apa istimewa mesin pengering ini, Ram? Okey, mesin pengering ni dia ada dua ciri yang hebat lah. Satu tu dia portable. Portable tu kita boleh buka dan boleh bawa seluruh Malaysia ke mana-mana saja. Kita tak payah letak dia di satu tempat. Bukan statik je lah. Tak. Okey. So itu satu kelebihan dia. Yang Dan keduanya, menyebabkan kos. yang keduanya dia merupakan satu pengering yang terpantas di dunia. Boleh dikatakan sebab dalam 3 jam dia dapat mengeringkan 3 metrik tan. 3 metrik tan dan dia boleh jalan 24 jam tanpa berhenti. So itu dia punya kelebihan. Yang ketiganya, kita boleh menggunakan mesin ini di mana sahaja tanpa elektrisiti. Dia menggunakan kinetic energy untuk membekalkan elektrik dan daripada situ panel board tu akan mula berfungsi dan kita akan menggunakan diesel untuk mengeringkan jagung bijirin tersebut. Tentang menjadikan jagung bijirin ini lebih cepat diproses dan sebagainya, pastinya teknologi banyak membantu seperti mesin pengering ini.
Di depan kita ni ada satu lagi mesin. Ini mesin untuk apa? Saya tengok dia mengisar tadi Okey. dan memisahkan daripada empulonya, daripada daunnya menjadi bijirin ni. Okey, dulunya ada mitos mengatakan tanaman jagung bijirin ini tidak dapat ditanam di Malaysia. Ya. Kerananya kita tak mempunyai teknologi yang betul-betul yang Pasal mantap. Ataupun Semua buat secara manual. secara Kalau kita berfikir pakai berkenaan pekebun ataupun pertanian, dia kata kita cangkul. Dia akan cakap. Tapi sekarang teknologi ni telah berubah. Ya. Di mana kita boleh lihat satu mesin yang berada di hadapan kita ni. Mesin ni kita panggil sebagai combine harvester. Tuan boleh pernah tengok di dalam sawah padi. Ya. Dia mesin yang memotong padi. Tapi ini mesin yang memotong jagung. Di mana kita boleh lihat mesin ini dia boleh mengutip jagung. Dia boleh melerai bijinya, dia boleh mengupas dia punya kulit Dalam dan satu masa. dalam satu masa Sekali dan tuan boleh tengok macam ni. Ini dia punya hasil yang dia berada dalam daripada combine harvester dia ni. sudah pisahkan siap-siap. Sudah dipisahkan. Dulunya kita terpaksa pakai 20 orang untuk kutip 1 hektar. Ya. Tapi Secara sekarang manual. dengan secara manual. Sekarangnya dengan mempunyai mesin ni 1 hektar kita dapat siapkan dalam masa 2 jam. So itu kita menunjukkan teknologi telah pun begitu maju dan mempermudahkan urusan kerja kita di dalam Ada bidang beza pertanian. tak proses macam ni dengan apa yang kita lihat di hadapan Ya, mata kita? betul. Dalam plastik ni Okey, nampaknya dalam plastik ni kita boleh dipisah-pisahkan. boleh lihat, Ya. kita boleh lihat, kita nampak kita ada kulitnya. Kalau kita pakai orang secara manual, kita terpaksa kupas kulitnya. Kupas satu persatu. Kita terpaksa kupas. Guna tenaga manusia lah. Ya. Ya. Dulunya lah, kena upah, dulunya. banyak pekerja lah. Banyak pekerja dan disebabkan itu kita mengatakan tanaman jagung biji ini tidak dapat dilakukan di Malaysia. Remeh lah, susah. Ya. Tetapi sekarang dengan adanya teknologi ini kita dapat membuatkannya semuanya di dalam ladang sendiri Ya. dengan cost efektif and so on. Bagaimana RAM dan juga Fairmox bekerjasama dengan pihak Jabatan Pertanian? Jabatan Pertanian telah pun menyediakan jentera dan juga fasiliti-fasiliti seperti pemandu yang teknik yang handal Ya. dan yang dapat mengendalikan semua Mesin. jenis mesin-mesin ni. So disebabkan itu kita tak perlu cari orang yang expert untuk run mesin-mesin ni. Kat jabatan dah ada orang-orang tersebut yang dapat membantu kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, mesin-mesin ni yang mahal ni dia punya cost capex-nya terlalu tinggi. So di mana bila jabatan datang memberikan sokongan, Ya. kita dapat mengurangkan kos development kita. Tak perlu kita beli sendirilah. Tak perlu beli Petani sendiri. tak perlu memilikinya. Tak perlu memilikinya. Perlu pinjam je Perlu daripada pinjam Jabatan dengan Pertanian. mempunyai planting kalender yang tepat, kita Ya. boleh meminjam dan kita boleh menggunakan pada masa-masa yang tertentu. Okay, Ram, macam mana kita nak dapat kualiti hasil macam jagung ni? Okey tuan. Yang pertama ni kita kena pilih benih hybrid yang bagus. Hybrid ni memainkan peranan untuk hasil yang tinggi dan juga ketahanan yang baik Ya. daripada segala Daripada serangga dan serangga. juga penyakit dan sebagainya. Yang kedua penyediaan tanah. Yang ketiga penjagaan air. Yang keempat adalah pembajaan. Ini memainkan peranan yang cukup penting untuk mendapatkan hasil yang tinggi. Dan juga tuan kena lihat kita menggunakan modul yang begitu baik dengan rasio pembajaan yang baik untuk mendapatkan hasil yang tinggi iaitu melebihi daripada 8 metrik tan untuk setiap hektar. Jadi untuk bersama petani-petani bersama Fairmox Plantation, mereka perlu ikut spek yang Ya, dibawa. modul dan juga SOP yang telah pun ditetapkan oleh syarikat Fairmox. Kalau tidak akan Mendapatkan hasil yang sebegini. Mesin di belakang ni seperti saya beritahu dulunya, kalau kita nak kutip secara manual kita memerlukan 20 orang selama 8 jam untuk memenuhi ataupun mengutip semua hasil daripada 1 hektar. Tapi kininya dengan memiliki mesin ini kita dapat menyiapkan ataupun menuai seluruh 1 hektar dalam masa 2 jam. Itu yang pertama. Dulunya anak-anak muda ni dia orang main drone untuk tangkap gambar dan sebagainya. Tetapi sekarang untuk mengisi masa lapang kita boleh mengambil drone untuk meracun. Pada masa yang sama kita dapat mengurangkan kos pekerja. Kita tak perlukan. Contohnya dulu saya terpaksa menggunakan 5-6 orang untuk racun 1 hektar iaitu 2.47 ekar. Tapi dengan adanya fasiliti ataupun teknologi drone tu kita dapat menyiapkan 1 ekar dalam masa 10 hingga 12 minit saja. Di mana drone ataupun teknologi memainkan peranan penting untuk pertanian moden pada masa kini. Semua teknologi yang contohnya apa yang kita buat di ladang ini sendiri kita tak menggunakan cangkul untuk sebarang kerja. Semuanya menggunakan untuk membaja kita menggunakan weeding cultivator. Untuk menanam kita pakai corn planter. Untuk mengutip kita pakai combine harvester. Untuk meracun kita pakai drone. Segalanya telah pun dimekanisasikan. So di mana kalau tuan-tuan tahu, semua anak-anak muda ni suka dekat implement ataupun mesin-mesin ataupun benda-benda yang canggih. So disebabkan benda ni, ini akan memupuk minat ataupun memupuk semangat di antara mereka untuk melibatkan diri dalam bidang pertanian moden ini. Syarikat Fairmox akan menjadi salah satu pengeluar jagung biji terbesar di mana kita akan menggunakan konsep mentor-mentee
Mentometi dengan kerjasama Agrobank, dan juga kita akan melahirkan lebih ramai usahawan di negeri-negeri tersebut di mana kita akan memiliki syarikat makanan ternakan sendiri dan kita akan mula mengurangkan kos makanan ternakan di mana penternak-penternak ni akan menikmati harga lebih murah berbanding pada harga masa kini. Apa yang kita boleh lihat sekarang pada tahun ni, kita tengah mengimport sebanyak 3.7 million metrik tan di mana populasi negara kita adalah merupakan 30 juta orang. Pada 2050 nanti, kita punya populasi akan meningkat ke 50 juta di mana kita memerlukan makanan ternakan sendiri agar kita tidak bergantung kepada negara-negara lain. So, saya menyarankan orang-orang muda untuk melibatkan diri dalam bidang pertanian ataupun dalam tanaman jagung biji ini untuk mengurangkan kos import dan di mana kita boleh membekalkan harga makanan ataupun daging yang lebih murah kepada rakyat. Agrobank merupakan tulang belakang saya di mana mereka memberikan pembiayaan agropreneur muda kepada saya pada tahun 2016. Daripada situ ia telah membantu saya untuk meningkatkan ataupun membesarkan kawasan tanaman saya, dan daripada situ kita telah membeli banyak jentera yang dapat membantu untuk operasi-operasi ladang kita. Rancangan seterusnya adalah kita akan memulakan pusat pengumpulan di 4 buah negeri di mana kita akan bekerjasama dengan Agrobank untuk pembiayaan, dan kita akan menyediakan segala jentera dan juga fasiliti untuk mengering, menjual input dan sebagainya. Daripada situ, farmer-farmer ataupun petani-petani yang akan jadi menti kepada di bawah syarikat Farmox ini akan dibantu oleh syarikat Farmox dan akan dibantu oleh Agrobank juga untuk membesarkan kawasan tanaman dan juga untuk membantu petani-petani yang memerlukan bantuan. Ram, pokok biji ni dah sesuai untuk dituai? Betul, pokok ni dah berusia 120 hari. Tujuan kita dah matang lah. Dah matang dah. Kita tujuan nampak dia kering ni kenapa? Dia kering sebab kita bagi dia kering. So bila mesin tu masuk, dia tak pergi sangkut dalam mesin tersebut. So kita kena kekalkan 28%. So itu tujuannya kita letak untuk hari yang sesuai untuk dituai. Inilah matangnya jagung bijirin yang boleh dipasarkan selepas ini, dan itulah hasrat besar Ramana dengan Farmox Plantation Sdn Bhd. Bermula hanya 6 hektar, sekarang hampir 800 ekar di seluruh negara milik Ramana dan juga Farmox Plantation Sdn Bhd, dan inilah hasrat besar beliau untuk menjadikan jagung bijirin sebagai satu sumber utama makanan ternakan kita yang wajar kita kuasai, kerana hari ini lebih 100% jagung bijirin untuk ternakan ini untuk dijadikan dedak kita terpaksa import dari pelbagai negara kerana kita tiada kepakaran dan kita tidak banyak ladang yang mengusahakan bijirin jagung seperti ini.